Sekejap. Okey. Boleh nampak di skrin sekarang? Boleh, teacher. Alright. So, kita masuk kepada 2.3 free fall motion. Jatuh bebas. Maksudnya jatuh bebas. Free fall motion ni, pergerakan jatuh bebas. So, kita kata an object experience free fall if the object is affected only by gravitational force. Maksudnya, dia jatuh disebabkan oleh daya graviti semata-mata. Contohnya tengok gambar ni. Coconut falling from a coconut tree. Okey, buah kelapa duduk atas kelapa tiba-tiba jatuh. Kamu tak tarik dia, kamu tak tolak dia dari atas. Suddenly dia jatuh dan dia jatuh disebabkan oleh graviti. Faktor daya graviti lah. So kita kata this implies a free falling object does not experience the action of other forces. Dia tidak dipengaruhi oleh daya lain, okay, such as air resistance or friction. Kita assume assumption kita no air friction, tak ada geseran udara. Hakikatnya ia berada dalam udara. Ada molekul-molekul udara ni. Tapi kita abaikan sebab dia punya surface area yang dia confront with air resistance ni very low lah. Okay, so kita assume lah no air resistance for this case. So kita katalah dia free fall. Jatuh disebabkan oleh graviti semata-mata. Okay, sebenarnya dalam situation mana yang betul-betul valid free fall ni? Yang tak ada air resistance? Tempat macam manakah yang tak ada air resistance? No air molecule, no air resistance. Vacuum. Yes, good. Inside the vacuum. Inside the vacuum. Yang no air molecule, no air resistance. Yang betul-betul kita kata, yes, dia akan jatuh free fall due to gravitational force only. No air resistance. Okay. So, kita tengok gambar yang di bawahnya pula. Okay, so kalaulah ada budak ni pegang A4 paper dan juga pegang table tennis ball. So once they release both of these object together at the same time, okay, which one will falling down first? Mana jatuh dulu on the floor ni? Tennis ball. Tennis ball. Yes, boleh fikir logik kan. Tennis ball jatuh dulu. Okay, sedangkan dia berada di tempat sama. Kenapa A4 paper ni jatuh lambat? Large surface area. Yes, large surface area menyebabkan dia confront higher air resistance. Okay, dia menghadapi rintangan udara yang besar menyebabkan dia terhuyung-hayang lah dulu sebelum nak jatuh tu kan. So it takes longer time lah untuk jatuh. Okay, kalau kamu ambil A4 paper yang sama sekalipun, okay, satu kamu gumpalkan, kamu crumplekan kan. Satu lagi sehelai begitu sahaja. So, bila kamu lepaskan pun dia jatuh dengan cara yang berbeza, dengan masa yang berbeza. Okay? Sebab kita tengoklah, kalau larger surface area actually dia will confront the higher air resistance. So, that's why it takes longer time lah to fall down. Okay? Okay, tengok dia punya explanation yang ni lah, lebih kurang situationnya. Okay, in daily life we see the heavy objects fall and reach the ground faster than light object. Okay, secara kasarnya kita kata yang berat jatuh dululah daripada yang ringan kan. This is because of air resistance. So feather dengan ball bearing. Macam lah tennis ball and paper tadi. Okay, so ball bearing jatuh dululah compared to feather because there is air resistance in the air lah. Motion of falling object in the air ni. Okay, tapi dia akan jatuh together. This can happen in a vacuum. Kalau kita jadikan dia kawasan yang bervacuum. Dalam satu bekas vacuum ke kita, maksudnya kita sedut semua udara keluar. So there is no air molecule inside. So kita kata kawasan tu vacuum. Okay, when there is no air molecule inside. So dia akan jatuh dengan same acceleration. Dengan pecutan yang sama. If air resistance does not exist. So waktu itu tak ada air molecule, maka dua-dua tu walaupun satu berat satu ringan sekalipun dia akan jatuh bersama-sama with the same acceleration dengan pecutan yang sama.
So masa dia sampai pun akan jadi sama. Kalau yang ni 5 second, yang ni pun 5 second juga. Okay, masa yang dia jatuh. Sebab dia memecut dengan kadar yang sama. Perubahan hal laju pada masa yang sama. So a feather and ball bearing released in the vacuum will reach the floor at the same time. Cubalah kamu scan ni QR code di situ tu. Nak tengok video dia ya. Okay, so pecutan ini kita kenali sebagai gravitational acceleration. Atau kita guna simbol G, small g. The gravitational acceleration. So secara puratanya, okay, the average value G di bumi ialah 9.81 meter per second square. Ataupun masa lower form kamu guna nilai G ni sebagai 10. Kamu bunda jadi 10 meter per second square. Okay. Secara spesifiknya sebenarnya nilai yang lagi tepat 9.81 secara purata. Okay, the velocity maksud dia apa? Ni pecutan tau, acceleration. Kan formula acceleration, okay, ingat balik, what is the formula for acceleration? V tolak U per time. Yes, good. Ingat lagi V minus U per T. So dia ialah change in velocity, perubahan hal laju ni, awal ke akhir ni, bahagi dengan masa. Kalaulah nilai A tu 9.81 meter per second square, maksud dia berubah. Perubahan hal lajunya sebanyak 9.81 meter per second dalam masa 1 second. Tu yang diterangkan ni ya. The velocity of free falling object increase by 9.81 meter per second for every 1 second lah. In uniform gravitational field close to the surface of the earth. So when the object fall in the gravitational field, a resistance can be ignored. So kita abaikan rintangan udara, kita katalah dia dalam keadaan free fall motion. Okay, bagi objek yang berat yang jatuh dari dalam medan graviti ni. So dia dapat mengatasi lah, kita kata air resistance. So kita that's why kita abaikan, so kita kata dia free fall, jatuh secara bebas. Okay, determine the value of G. Okay, so yang ni kita akan buat di maktab lah yang guna photogate. Alat ni dah ada dah di maktab. So photogate ni konsep dia sama dengan ketik je sebenarnya. Cuma dia lagi canggih lah sebab dia terus boleh baca bila objek tu jatuh pada first photogate, second photogate berapa time interval dulu tu, terus kita boleh detect terus kita boleh baca. Kita pun calculate sikit lah berapa dia punya distance semuanya dan kita dapat data, boleh kira lah. Okay. Tadi kita kata 9.81 kan nilai G secara purata. Kita kata value dia 9.81. Sebenar-benarnya in the reality, okay, since kita punya earth ni, dia punya shape bukannya sphere yang totally sphere, yang perfect sphere not a perfect sphere. Sebenarnya dia sedikit lonjong. Ada sedikit kelonjongan pada shape of our earth ni. Jangan ada mazhab yang kata flat earth pula Okay. So, for example, the G of at the equator. Inilah di garisan khatulistiwa kita ni di equator ni. Okay, nilai sebenarnya ialah 9.78. 9.78 meter per second square. Saintis buat kajian lah, dia kira semua ni dapatlah 9.78 meter per second square. Okay. Yang jauh lagi, okay, kawasan pole ni 9.83. Adalah sedikit beza dia kan. Okay, 9.83 meter per second square. So bila dia kira lah semua secara purata di sekeliling ni, okay, so dia pun keluarkanlah 9.81 ni. That's why kita pun gunalah 9.81 ni. Bila kita kata di bumi, okay, so kita ambil nilai gravitational acceleration-nya ialah 9.81 meter per second square. Tapi di page ni dia nak terangkan lah yang sebenar-benarnya. Bukannya di semua tempat 9.81. Sebenarnya kalau di equator, okay, tinggi lagi sebab dia close to the center of the earth tu, 9.78. Rendah lagi. Dia dapat berbanding dengan North Pole sebabkan dia punya shape yang not perfect sphere ni kan. Yang mana lagi rapat, lagi tinggi. Okay, tapi dia punya secara purata lah yang diambil 9.81 tu. That's why kita guna 9.81 lah dalam kita punya semua calculation. Okay, so now solve problems related to the free falling object.
Okay, free fall ni kita kata dia jatuh secara linear juga linear. Cuma sebelum ni kita belajar linear motion. Okay, linear dah belajar kan. Okay, cuma sekarang kalau free fall memang secara vertikal sahajalah. Sebelum ni kita cover either horizontal ke vertikal ke. Sekarang secara vertical only lah bila jatuh kan. Ke atas atau ke bawah. Okey, maka masih lagi valid lah for linear equation yang kita pernah belajar dalam subtopik sebelum ni Okay, cuba kita listkan balik for linear equation. Apa number one? Ingat lagi? V equal to U plus 8. Equal U plus 80. yes, U plus 80 second. S is equal to 1 over U 1 over U. U plus V times T. times T. Number 3. S S equal to UT UT plus 1 over 2 AT square. half 80 square. Number 4. V square Equal to U square plus 2AS. Yes, okay. So, this for we call, okay, for linear equation, for linear equation. Maka this for linear equation valid, okay, for free fall object. Okay, because dia jatuh secara vertical, secara tegak lah. Kita assume secara tegak. Okay, maka cuma sekarang, okay, maklumat tambahan dia, bila kita dapat case yang free fall ni, satu objek yang dijatuhkan, dilepaskan begitu sahaja in the air atau dibaling begitu sahaja ke atas. So, nilai G, nilai A sekarang, A, acceleration kita ialah gravitational acceleration lah. So that's why dalam equation ni kita tukar A jadi G. Kamu tengok ni daripada equation number 1 kita kan. Ni equation number 3. G ni, okay, asalnya daripada A lah jadi G. So ni equation number 4 kita. Ni ada A kan, tukar jadi G. Sebenarnya A. Tapi sekarang A tu kita dah tahulah nilai gravitational acceleration. So boleh ditukar kepada G. Kenapa dia tak guna nombor 2 ni? Sebab tak ada pun nilai A di situ kan. So that's why dia tak gantikan. Tapi kalau lah kamu nak mengira sesuatu, kamu kena cari S dulu. Boleh je guna equation number 2 ni. Sebab dia masih lagi linear motion. Okay. So now, okay, kalau jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah sebenarnya, kita assume nilai G positif. Lagi mudah Kalau jatuh ke bawah, so jatuh due to gravity kan. So G positif. Kalaulah dibaling ke atas, sesuatu objek dibaling ke atas menentang graviti, so kita assume G negatif. Nilai G tu. So kalau ke bawah maksudnya 9.81 lah. Kalau ke atas negatif 9.81. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, example 1 Okay, look at example 1. Amira threw a ball vertically upward. Sekarang dia baling bola ke atas. Secara vertikal. Okay. With the initial velocity 10 meter per second. U 10 meter per second. Soalan tanya, calculate the time for the ball to achieve the maximum height. Okay, bila capai maximum height sebelum dia jatuh balik ke bawah? So, kita kata V dia berapa kalau kes begini? V-nya akan jadi 0. V0. V0 sebelum dia jatuh ke bawah, dia buat turning point di situ kan. Kalau belajar MX, ds per dt equal to 0. So sama dengan V0. Maximum height. So dia berhenti seketika, dia akan jatuh balik ke bawah. So waktu itulah maximum height. So U diberi awalnya 10 meter per second. V0 meter per second. Dia minta T. T yang tidak diketahui sekarang. Okay, so automatic benda ni free fall lah kita kata. Okay, case free fall. Cuma dia baling ke atas. Maka nilai A dia sama dengan G, which is negatif. Sebab dia ke atas kan. Ingat tadi saya bagi tahu. Negatif 9.8 meter per second square.
So sekarang kamu ada VA atau kita kata GUT. Okay, nak guna equation nombor berapa? Number 1. Yes, number 1 lah. Paling mudah sebab ada semuanya. Okay. VUAT semua ada. Okay, so tulislah formula V equal to U plus AT tu. V equal to U plus AT. Cuma sekarang A kita ialah G. So V equal to U plus GT. Tapi ingat G sekarang negatif sebab kat atas menentang graviti. So gantilah G tu sebagai negatif nanti kita klik kan. Okay, so kita nak cari T. Jadikan T subjek. Okay, so V kita ataupun ganti nilai terus. V0. U tadi 10. Plus negatif. 9.1. 9.81 T. Settlekanlah equation ini. So you will get the answer lah. Okay, so dia dah tolong kira ni. Kita pun ambil lah jawapan dia. Okay, so 1.02 second. Masa yang diambil untuk dia baling ke atas sebelum dia jatuh balik. Pusing balik jatuh. Okay, so this is the answer for number 1. Okay, look at example number 2 pula. Maximum height can be reached. Apa dia minta sebenarnya maximum height ni? Dia punya displacement lah, S. Dia tanya S. So sekarang kamu ada V, U, A, T nak cari S. So tengok formulanya pula. Formula mana yang boleh guna? Ada V, A, U, kita nak S. T pun kita dah tahu dah pun tadi. Formula number? 3. Nombor 3 boleh. Number 2 pun boleh. Boleh pilih mana-mana. Number 2 or number 3 sebenarnya. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Number 4 pun boleh. Number 4 pun boleh. Sebab ada V, U, A, S semua dah tahu. S yang kita nak cari kan. Number 4 pun boleh. So kalau tengok textbook ni dia guna number 4. Okay, dapat jawapan ni. Katakanlah kita nak guna number 3 lah. Nak buktikan kan. Okay, so kita tulis formula number 3 kita. S UT plus half AT square. Tengok dapat jawapan sama ke tidak? So kita nak cari S. Okay, U kita berapa tadi? 10 kan? Bermula dengan 10 kan? Initial. T kita 1.02 sebab kita dah kira di A tadi. Plus, okay. Cuba korang tekan calculator. A negatif 9.81 gerak ke atas. T square 1.02 square kan T tu. Cuba tekan calculator. Saya tak ada calculator sekarang. Adakah kita mendapat jawapan yang sama? Kiranya kamu darab dulu. 10 times 1.0. Sama teacher. Dapat sama? Ni dapat apa ni? 10.2 kan? Yang di sini plus dengan negatif. So akan jadi minus. Okey, berapa yang bila kamu darab di belakang ni? .02 square kan dulu. Yang tu saja. Darab dengan 9.81 bahagi dengan 2. Okey, dapat berapa di situ? Oh, di tepi ni dia dah tulis dah. Lah, baru nampak. Smart info ni. Dia dah tolong kamu kira kan. So bila kita gantikan dengan betul, okey, akan dapat betul juga jawapan akhir yang sama. So terbuktilah. Gunalah mana-mana linear equation ni dapat jawapan yang sama juga akhirnya Okey, example tu. Samalah konsepnya. Kalau tak nampak di ayat dia, cuba lukiskan situation dia. Chan release a stone from the cliff. Okey, daripada puncak gunung ni. Okey, cliff, stone. Okey, so dia jatuhkan stone ni daripada puncak gunung turun ke bawah lah. Okey, 10 meter height. So apa benda 10 meter ni? Simbol apa kita nak tulis? S. Yes, S. Okey, S 10 meter. S 10 meter. Okey, lagi apa lagi maklumat kita tahu? Turun ke bawah, maka A dia ialah sama dengan G, iaitu positif. Bila turun ke bawah, positif tau. Meter per second square. Lagi, apa lagi maklumat lagi?
Bila dia baru nak jatuhkan, okay, so U-nya ialah 0. U0. Terus U0. Bila satu objek baru nak dijatuhkan. So, awalnya 0 lah initial velocity-nya. Okay, soalan pun minta time taken. Okay, minta T. So, kamu tengoklah. USAT. Nak guna formula mana? Number 4 lah. Ada semua. USAT kan. Cuma A sekarang jadi G lah. Okay, Okay, so kiralah di situ. Sebenarnya kalau kamu tengok textbook ni dia guna S negatif, G negatif. Tak payah tukar. Buat positif je. S ni positif je turun ke bawah. G pun bila jatuh ke bawah jadi positif. Okay, so tak adalah simbol negatif-negatif ni, tak payah. Okay, so masa mestilah bila kita square root ni positif negatif mestilah masa tu positif kan. Takkan ambil masa negatif. Dia ialah skala kuantiti. So begitulah seterusnya So itu saja untuk 2.3 sebenarnya bahagian free fall itu saja. Fahamkan konsep free fall. Okay, it's falling down due to gravitational force only. Okay, we ignore the air resistance and friction. Lepas tu bila nak solve the problems kita guna for linear equation. Cuma bezanya A sekarang dah ada nilai which is G, gravitational acceleration. And bila turun ke bawah G positif. Bila dibaling ke atas, G negatif menentang graviti. Tu je konsep yang ada dalam 2.3 ni. So, bolehlah cuba jawab formative practice ni Okay, boleh? Ada soalan 2.3? Ada. Alright, good. So, saya continue 2.4. 2.4 ni mudah je. Inertia ni konsep yang ringkas. Tak ada pengiraan apa-apa. Satu konsep je. Okay, so what is inertia? Inertia is the tendency of the object. Ni. Tendency ni kecenderungan dia, kebolehan dia, keinginan dia. To remain at rest or if moving to continue its motion in straight line at uniform velocity. Okay, maksudnya dia ialah setiap objek ni ada inertia masing-masing. So inertia ni tendency of the object to remain at rest. Kalau dia dalam asalnya sedang tidak bergerak at rest, so dia nak remain tak bergerak. Kalau lah ia sedang bergerak pula, if it is in motion, in moving, okay, dia nak meneruskan pergerakan dia. Okay, contoh yang paling senangnya, okay, katakan kamu bayangkan kamu naik kereta kan. So once kamu naik kereta, kamu duduk. Kereta tak bergerak lagi. Sama-sama at rest. Okay, once ayah kamu tekan pedal minyak kan. Okay, kereta pun bergerak ke depan. Body kamu jadi terkebelakang ke terkedepan? Belakang. 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 Okay, kenapa ke belakang? Sebab kamu nak remain tidak bergerak sedangkan kereta nak bergerak ke depan. So that's why body kamu sebenarnya nak remain tidak bergerak tapi sebabkan kereta dah tolak ke depan, so badan kamu seolah-olah terkebelakang. Kita kata thrown backward. Okey, manakala katakanlah sedang bergerak bersama-sama kereta kan. Kereta bergerak, kamu duduk dalam kereta yang bergerak. So bergerak, tiba-tiba ya kamu tengok ada kucing nak nikah. Ya kamu pun tekan brake. Suddenly tekan brake. Okey, ke mana body kamu tergerak? Ke depan ke ke belakang? Ke depan. Yes, ke depan. Kenapa body kamu tiba-tiba ke depan? Dia nak remain bergerak. Yes, nak remain bergerak ke depan. Yes, betul. Sedangkan kereta tu dah nak stop. Tapi body kamu still nak continue its motion which is moving forward in constant velocity ni. So that's why ia terkedepan. That's why adanya seat belt tu lah. To reduce the impact of inertia. Mengurangkanlah kesan daripada negative impact of inertia. Tapi inertia ni taklah semua benda negatif. Ada yang positive side dia Okay, nanti kita tengok. So inertia ni sebenarnya diterangkan dalam Newton's first law of motion. Okay, Newton ada bagi berapa law of motion sebenarnya? 3. Yes, ada 3 semuanya. So yang pertama ni sebenarnya pasal inertia. Okay, so tengok definition dia sama lah dengan inertia sebenarnya. Newton's first law states that the object will remain at rest or move at uniform velocity unless acted upon by the external force. Kecuali ada daya luar yang mengubahnya lah.
Samalah definition dengan inertia. Okay, look at the diagram di tepi ni. Ni Joker ni dia nak buat lawak, dia nak buat magic lah konon. Padahal tak magic pun. Ada sains di sebalik itu. Okay, ada table close. Dia letakkan table close di bawah vase dengan plate ni. So, bila dia tarik table close ni dengan laju, dia hentakkan. Okay. So, vase dengan plate ni masih lagi remain on the table. Sebab dia masih lagi dalam keadaan at rest. Dia nak remain at rest. So that's why dia tidak bergerak. Dia nak mengekalkan keadaan asal dia. Okay, kalau coin dengan thin cardboard. Okay, pada diagram ni. So bila kita jerk the thin cardboard, so coin ni akan ke mana? Coin ni akan jatuh lah. Sebab dia nak remain at rest. Nak kekal duduk di sini. So bila thin cardboard ni tak ada, dia jatuh ke bawah lah. Because of the inertia of the coin lah. Okay, sekarang kita nak tengok relationship between inertia and mass. Sifat inertia dengan mass dia. Okay, so katakan ada dua ni, ball. Bowling ball and football. Okay, bowling ball and football. Which one is heavier? Bowling ball. Bowling ball. Yes, bowling ball has higher mass. Okay, so kita kata heavier lah compared to the football. Okay, maka yang mana lagi mudah nak bergerak? Katakan kamu ambil dua-dua ni tak depan kamu, kamu pun tolak dengan force yang sama kan? Okay, mana mudah bergerak? Yang ringan. Sumpah. Okay, fikir dulu. Kemudian dia bergerak, katakan sedang bergerak pula. Dua-dua sedang bergerak kan? Okay, kamu pun nak stopkan dia. Kamu letakkan satu jari kamu atas dia. Yang mana mudah stop? Yang berat. Ball. No, okay. So, tengok ayat dia ni. An object with bigger mass is more difficult to set in motion or stop. Okay. So, betul lah idea kamu tadinya. Okay, yang berat ni, yang mass heavier ni, difficult to start, difficult to stop. Dia difficult to start, nak mulakan susah. Dan bila dia dah bergerak, dia susah juga nak berhenti. Difficult to stop. Okay. Betul ke jawapan kamu tadi Okay, kalau yang ringan ni pula, easier to start dan easier to stop. Okay, kalau ataupun kamu bayangkan dua kawan kamu, satu yang kurus kering, satu yang berat kan. Bila kamu tolak dua-dua, yang ringan tu akan senang tertolak ke depan kan, berbanding dengan si berat tadi. Sebab dia payah nak bergerak kan, difficult to start. Okay, once dua-dua tu berlari kan, dua-dua tu berlari, kita berkata stop pada line ni, kita buat tiba-tiba line depan dia. So, yang ringan tu lagi mudah nak stop berbanding dengan yang berat. Dia ambil masa untuk nak moving lagi ke depan. Baru dia totally stop. Situation dia. Okay, apa lagi nak suruh kamu nampak? Okay, katakanlah kamu naik kereta dengan kamu berlumba dengan train. Kereta api. Bila nak start mula-mula, kamu yang bawa kereta lah lagi mudah nak start berbanding dengan kereta api yang berat tu kan. Tapi once dah bergerak, nak stop, kamu yang mudah untuk stop. Kereta api, kalau kamu tengok di railway kereta api sekalipun, dia stop, dia tekan brake tu. Jauh lagi dia dah tekan brake kalau nak berhenti di stesen tu. Sebab dia punya mass yang besar. So, it takes longer time to stop sebenarnya. Sama juga aeroplane. Aeroplane, benda-benda objek besar kan. Okay. Dia kalau dia sedang bergerak, dia kena apply brake dari lama. That's why dia punya landasan nak stop aeroplane tu luas kan. Supaya dia, sebab dia kena ambil masa. Dia tekan brake, okay, dia pijak dia punya tayar dengan tanah ni on the ground ni, dan dia ambil masa kena gerak dulu beberapa meter kan. Baru nak betul-betul totally stop tu. It takes very longer time lah, longer railway jugalah diperlukan di situ kan. Okey, maka ada satu eksperimen ni, kena buat ni maktab nantilah. So dia nak wakilkan lah, nak kata lah plasticine ni nak wakilkan mass. So kita akan manipulatekan lah. So manipulate dia mass of the plasticine. Maka kita nak tengok period of oscillation. Masa dia
ion ni secara horizontal lah supaya tidak dipengaruhi oleh faktor graviti di situ. Maka lagi besar mass sebenarnya lagi besar lah time taken to start and to stop. So period of oscillation dia akan jadi higher. So mass tinggi, dia punya period ni akan jadi tinggi sebenarnya. It takes longer time to start and to stop. So kita kata the higher the mass, the higher the inertia. Dia punya conclusionnya. The higher the mass, the higher the inertia. Maksudnya tendensi dia nak remain pergerakan asalnya lagi besar when the mass is higher. Okay, kita tengok dia punya effects of inertia in daily life. Okay, in daily life. Okay, ni diagram ni dia tunjukkan initial balance. Alat untuk mengukur mass pada oleh astronaut. Astronaut guna ketika mana duduk di ISS ni. Syekh Muzaffar pun guna juga. Ketika mana duduk di ISS, International Space Station. Sebab dia tak jadi macam kita lah. Kita naik penimbang kan. Okay, dia tak valid lah naik penimbang. Dia dalam keadaan terhuyung hayang begitu kan. Terapung kan, floating. So under the condition of zero gravity, only initial balance can be used to measure the mass. So dia pegang, benda ni akan oscillate. So dia pun buatlah comparison dengan dia punya mass. Berapa kali oscillation menunjukkan berapa kilo gitulah. Okay, so inertia have good and bad effect. Ada dua-dua Okay, tengok situation 1. Example application dia lah. Bila payung kena hujan kan. Okay, so apa yang kita buat? Kita akan pusing. Takkanlah kita lap satu-satu kan. Kita pusing je biasanya kan. Pusing umbrella tu. Apa function? Kenapa kita nak pusing? Sebab bila kita rotate, once kita stop rotating tu, mula-mula kita bagi dia gerakan. Biar dia bergerak bersama-sama kan. So once kita stop di umbrella, so dia punya water drop ni masih lagi nak meneruskan pergerakan. So dia masih lagi bergerak. So dia jatuhlah daripada umbrella ni leave the surface of the umbrella. Okay, situation 2 ni macam saya cerita tadi lah. Dalam kereta ni samalah. Dalam bus lagilah clear lagilah. Let's say kamu berdiri dalam bus, lagilah terasa benda tu. Okay, yang ni bila start. Ni once dia nak start kan. So dalam keadaan mula-mula at rest, tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba bus ni bergerak. Maka kita kata the passenger thrown backward. Istilah dia, thrown backward. Terbaling ke belakang. Terbaling, tergerak ke belakang. Istilah dia, thrown backward. Bila bus ni daripada rest, suddenly start. Okay, the second situation ni, kalaulah dia suddenly stop. Tiba-tiba stop. So thrown forward. Terbaling ke depan, tercapak ke depan, tergerak ke depan gitulah because of the inertia of the passenger lah. Okay, next situation chili sauce. Okay, macam mana kita nak keluarkan chili sauce daripada botol ni? Kita akan goncang-goncangkan dia kan. Okay, so kita gerakkan dia, move quickly downward. Okay, and suddenly stop. Lepas tu kita pun stopkan botol. Dan sauce chili dalam ni masih lagi nak bergerak. So that's why once kita gerakkan dia, kita bagi dia moving together and then kita stopkan botol. Chili sauce ni masih lagi nak meneruskan pergerakan. Maka keluarlah dia. Alright. Okay, situation 4 ni oil tanker truck. Okay, dalam oil tanker trucks ni sebenarnya dia tidak letakkan satu sekaligus minyak dalam tu tau. Okay, kamu jumpa minyak ni. Dia ada divider. Kenapa dia letakkan divider ni antara tanks dia ni? Supaya reduce the impact of inertia. Katakanlah dia tak ada divider ni kan. Semua minyak ni dalam keadaan sekaligus. Duduk dalam ni kan. Maka kalaulah tiba-tiba truck ni break, apa yang berlaku nanti? Tiba-tiba break, minyak ni dalam keadaan mass yang besar sekaligus akan menghentam ke depan ni kan. So boleh pecah lah ni. Truck ni boleh rosak lah. So that's why dia buat divider. Supaya setiap ni ada partition yang mana dia control small amount of the oil lah. So yang ni kalau tiba-tiba break nanti ni menghentam divider yang ni je dulu. Okay, ni menghentam yang ni je dulu. Ni menghentam yang depan ni je dulu So tidak sekaligus lah pada mass yang besar So kita kata tu, reduce the impact of inertia.
Inertia ni memang ada pada setiap material, setiap bahan kan. So kita nak mengurangkan kesan buruk dia lah, reduce the impact lah. Yang kita mampu Okay, so seat belt, okay, roller coaster, bacalah application lain. So, okay, habislah 2.4. So dia ialah konsep je lah sebenarnya konsep inertia. Pengiraan tak ada, cuma dia ada relationship antara mass dengan inertia. The higher the mass, the higher the inertia tadi. Dan application dia lah in daily life. Pendek je lah 2.4 ni. That's why saya combine terus lah dengan 2.3. Okay, can you understand for this one?